Dipersilakan Tuan Muhammad Khairuddin Khair. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Khairuddin Khair, merupakan founder kepada Hyperkick. Kepakaran kami adalah membantu khususnya nurse yang ada dekat luar sana yang punya masalah sakit tumit, sakit kaki, dan kepakaran kami juga, kami boleh bantu mereka yang mempunyai masalah tersebut dengan menggunakan kaset Hypercomfy Max yang lebih ringan, lebih lembut, lebih berkualiti. Okey, gitu. Alright. Okey, Tuan Nats. So first saya nak share dulu, Alhamdulillah untuk tahun 2021 ni kami di Hyperkick dah bantu seramai 2,000 lebih nurse yang dapat kasut Hypercomfy Max ni, Alhamdulillah. So benda tu of course kita tak ada dalam keadaan sekarang ni kalau tak ada kalau tak ada pengalaman yang lama dulu yang boleh menyebabkan antara benda yang saya sangat ingat adalah penghinaan tu antara push factor saya pernah dihina dulu pada awalnya. Saya pernah dihina, orang pernah cakap kat saya, "Den, kenapa kau nak buat bisnes ni, Den? Kenapa kau nak pilih bisnes? Adakah bisnes yang kau pilih ni adalah, adakah benda ni boleh berjaya? Boleh bagi makanan orang ke?" Yang itu paling sentap tau, paling sentap, serius, paling sangat sentap. So bila ada orang cakap macam tu, bila dalam keadaan kita baru mula untuk berniaga, tapi bila orang dah mula cakap macam tu, sebab saya sendiri ada perspektif sendiri, ada big wife saya sendiri, saya duduk dekat, saya merupakan orang kampung, orang kelahiran Batu Pahat, Johor. Okay, so saya lepas habis belajar dekat Politeknik Sultan Syah dulu, memang saya dah decide memang nak duduk kampung, memang nak jaga bapak saya. So bapak saya ni dah tua, sekarang pun umur dah 84 tahun, Alhamdulillah masih sihat lagi. Tapi sebagai seorang anak bungsu dan juga sebagai seorang anak lelaki, saya decide memang nak duduk kampung pada asalnya. So pada masa tu duduk balik habis belajar, duduk dekat kampung, cari kerja tak dapat semua. Banyaklah tempat cari kerja tapi dekat area Batu Pahat je kan. So pernah cari banyak kerja tapi tak dapat. Last kali saya pernah, sebelum masa habis belajar dulu, pernah bekerja dengan pakcik saya jual kasut dekat pasar malam. Itulah first yang business yang saya pernah buat dulu. So bila habis belajar, saya balik kampung, saya duduk kat kampung, and then saya mula untuk yang ada ilmu masa tu untuk berniaga masa tu, pandai jual slipper je. So saya gunakan Facebook saya sendiri, Facebook personal saya untuk jual slipper. Pada asalnya macam mana ada sekarang ni, Alhamdulillah. Pada mula tu disebabkan dah jual slipper, lepas tu saya buat pula bisnes slipper ni dah okey dah pada masa tu. Bisnes dah cantik, ada duit juga, ada duit masuk setiap bulan, ada duit. Lepas tu saya cuba pula buat bisnes lain. Saya buat masa tu yang next bisnes yang saya buat dalam masa yang sama, saya buat bisnes servis aircon dan juga pemasangan aircon. Tak cukup dengan tu, saya buat lagi bisnes lain pula. Sebabkan terlampau nak tunjuk dekat orang yang dah pernah hina saya dulu, yang saya ni boleh berjaya. Saya dah buat bisnes aircon, saya buat jual-jual online pada waktu malam, saya buat online. Lepas tu saya buat di pasar malam, lepas tu saya buat pula dalam masa yang sama saya buka bisnes lain. Saya buka 3 bisnes dalam satu masa. Bisnes yang ketiga saya buka pada waktu tu, saya buka kedai jual barang sunnah dekat masjid. Dekat pekarangan masjid ada kedai kecil, saya sewa kat situ, saya buka kedai barang sunnah. So pada waktu tu decide macam saya punya masa tu cara saya berfikir lah. Saya berfikir pada waktu tu, bila kita bisnes banyak ni, kita boleh buat duit banyak duit. Tapi sebenarnya saya silap. Saya silap. Sebab apa? Bila saya dah run 3 bisnes dalam satu masa, tak sampai setahun semua bisnes yang saya buat habis. Semuanya lingkup, tak dapat duit. Duit tak nampak, penat dapat. Lepas tu tak ada dapat apa-apa pun. So masa tu dalam keadaan kebengangan, dalam keadaan macam waktu tu nak tunjuk kat orang dah pernah cakap yang kita ni buat bisnes boleh berjaya ke, orang dah pernah pelekehkan kita kan pada waktu tu. So saya macam mesti kena cek jalan, takkan aku nak give up, aku nak pergi cek kerja pula kan after tu kan. So bila waktu tu pula saya cari kawan yang masa tu pernah buat bisnes juga, kawan-kawan yang sama belajar dengan saya juga, saya jumpa dengan dia dan sekarang adalah saya punya partner dekat Hyperkick, Alhamdulillah. So saya tanya dia, apa nak buat aku punya bisnes dah tak jadi ni, apa benda saya buat? Lepas tu dia ajak saya pula pergi ke program Richwork. First class saya dengan Richwork adalah IMKK pada bulan Oktober. Itulah first class saya kat sana. So bila dalam masuk kelas IMKK tu, benda first yang saya dapat kat situ adalah energi. Bisnes ni kalau tak ada energi, everything yang korang buat semua takkan boleh jadi. Sebab kita takkan semangat kalau kita ada energi tu, dia membuat energi ni macam umpama Dok pernah cakap, energy equal to sale. So bila kita tak ada energi ni, membuatkan kita ni jadi tak semangat, tak rajin, tak tahu nak buat apa, otak pun tak boleh berkembang. Dan Alhamdulillah pada waktu tu juga di kelas MKK tu, apa yang best pula,
Dok banyak share dekat situ bila kelas MKK, dia tunjuk orang yang buat satu bisnes je tapi boleh buat jualan juta. So masa tu macam kena tampar lah. Seriously macam kena tampar sebab apa? Bila orang buat satu bisnes pun boleh dapat juta, saya sendiri buat banyak bisnes pada waktu tu makin lingkup dan tak sampai setahun pula tu. Alhamdulillah balik daripada kelas tu saya decide untuk fokus kepada satu benda je yang saya nak buat pada waktu tu. So saya identify balik antara 3 bisnes yang buat ni, mana satu yang sebenarnya mendatangkan duit. Dan Alhamdulillah bisnes yang mendatangkan duit adalah bisnes yang saya buat sekarang. Pada waktu dulu sebelum ni saya jual slipper dan Alhamdulillah sekarang saya dah jual kasut Hyperconfi Max yang kami reka khas untuk nurse-nurse Malaysia. Alhamdulillah mostly untuk nurse lah yang sekarang ni, dan Alhamdulillah permintaan sangat tinggi. Daripada awalnya buat bisnes jatuh lingkup tak jadi apa, sekarang buat satu bisnes ni Alhamdulillah Allah first year tahun 2018 saya buat untuk bisnes ni. Tahun pertama kita buat 380,000, masa tu belum lagi dalam Spire, masa tu masih dalam keadaan masih berjalan sendiri walaupun dah ada ilmu sikit daripada Rishwood. Masa tu saya dah pergi kelas MKK, pergi kelas MMM waktu tu. So sikit ilmu tu ada, buat, and then dapatlah juga result nampak, tapi tak dapat lagi capai first million tu. So saya awalnya macam buntu lah juga sebab kadang-kadang kita dah buat macam-macam ni, dah try. Rupanya bila kita buat dalam keadaan kita tak ada mentor pada waktu tu, dia membuatkan saya pada waktu tu buat dalam keadaan kita buat je tapi kita tak ada target. Umpama macam kita nak pergi satu tempat tapi kita tak ada lokasi yang spesifik. So kita main jalan je, tak ada tempat, tak ada waste. So pada waktu tu saya nampak macam okey dah, nampak ada duit tapi kenapa macam tak boleh kembang? Kenapa macam orang lain boleh buat sampai juta-juta tapi aku tak dapat lagi? Mesti ada something wrong. Waktu tu Alhamdulillah saya pergi pula next class. Saya pergi kelas 0 to million, kat situ saya dapat recharge. Yang paling penting saya dapat recharge. Lepas tu saya dapat benda yang paling penting sekali lah, dapat mentoring Spire. So first saya punya kelas dengan Richwork. After tu pula adalah saya masuk kelas Spire pada bulan 2. So Alhamdulillah first saya punya 1 million waktu tu adalah pada bulan tahun 2019 tu, first million Hyperkick dapat capai. Syukur macam sebelum ni apa yang kami, maksudnya saya sendirilah sebenarnya 1 juta tu pada waktu tu, pada waktu masa mula-mula saya nak buat bisnes tu macam tak logik. Dia macam tak logik sebab kita nampak orang iya ke, macam biawak tu masih hidup lagi lah dalam kepala. So bila waktu tu kita buat dalam keadaan buat fokus, after tu nampak pula apa direction tak. Yang paling penting sekali bisnes juga bila kita nampak lah matlamat yang kita nak buat. So bila saya dah buat sendiri Hyperkick ni, saya dah fokus satu bisnes, saya mula tambahkan tim. Alhamdulillah pada waktu tu juga bila kita tak sempat lah waktu tu, macam saya sendiri sebelum ni saya banyak cari pak, pasal banyak jumpa kawan-kawan, macam habiskan masa dengan benda yang tak bermanfaat. Dan after saya masuk ke dalam kelas, saya dah nampak fokus saya sendiri, saya cuba asingkan diri, just duduk dalam tim je. Maksudnya waktu tu saya just duduk dengan pekerja saya sendiri, tim saya sendiri, untuk setiap hari fikir apa next nak buat, macam mana bisnes kita ni boleh kembang lagi, boleh majukan lagi, boleh kedepankan lagi. Yang itu saya selalu fikir, everything dengan tim tanya, kenapa macam ni, kenapa nak buat lagi, apa lagi yang kurang. I will always tanya. Dalam masa ni jugalah tahun 2019 tu saya dapat capai first million tu sebab saya ada tim. Saya mula beranikan diri dengan ambil pekerja. Ada tim sale, ada start team marketer, ada start team operation. So benda tu daripada asalnya just jual dekat pasar malam. Alhamdulillah dengan proses yang kita faham, saya trust dengan proses tu, saya buat. Alhamdulillah first year tahun 2019 dah dapat capai 1.2 juta pada waktu tu. Yang paling amazing sekali sebab dah ada bina team lah. Sebab saya dah tak bergerak sendiri dah. Pada waktu dah tak bergerak sendiri, jalan, maksudnya buat bisnes tu dah ada team. Everything buat semua dengan team. So tahun yang sama juga tahun 2020 agak mencabar sikit sebenarnya bagi Hyperkick. So pada bulan 3 bila dalam keadaan COVID tu, sebab sebelum ni kita punya bisnes adalah untuk orang datang ke kedai, untuk orang pergi walk in ke kedai beli. Itu adalah kita punya kalau 60% daripada sale adalah daripada offline. Tahun 2020 bila dalam keadaan COVID masa tu sangat nervous dalam keadaan bila sale turun kan. So masa tu Dok ada cakap, apa yang paling penting dia masa tu adalah bila kita dalam circle. Dok cakap pada waktu tu, bila bisnes korang masa waktu tu tak relevan, perlu tukar. So itulah turning point first kita, Hyperkick, kita keluarkan fokus kepada kasut kerja. That's why pada waktu Alhamdulillah tahun 2021 sebenarnya lagi better daripada tahun 2019. Syukur sangat Tuan Ras.
Saya pun syukur. Awak syukur ke awak suka tadi? Betul Tuan Raz. So daripada awalnya orang dan yang paling penting sekali lah, kalau dulu saya punya perspektif adalah sebab nak bagi tunjuk dekat orang yang pernah hina saya ni, yang saya ni tak boleh berjaya, dan Alhamdulillah sekarang syukur sangat-sangat sebab saya nak kata 100% berjaya tu tak, tapi saya Alhamdulillah saya dah better, more better daripada yang sebelum ni, dan sekarang saya Kejayaan tu proses tuan. Kejayaan tu betul, proses. sangat setuju dengan proses tu. You sekarang ni sebenarnya bukan berjaya sikit, berjaya banyak tau. Alhamdulillah Tuan Raz, sebab benda ni pun antara sebab saya trust dengan proses tu, Alhamdulillah, sebab benda ni berlaku pun bukanlah dalam masa, kita tak boleh ambil masa yang singkat lah sebenarnya untuk menilai something tu. Baik, saya ada satu soalan. Soalan je. Okey, baik. Sekarang ni tuan hanya fokus kepada kasut nurse, betul? Ya, betul. Nurse tu jururawat kan tuan-tuan dan puan? Ya, betul, jururawat Tuan Raz. Jururawat memang kena pakai kasut khas ke? Tak, isu dia sekarang ni, dia khas dia masuk dia kat situ adalah bila kasut yang sedia ada dekat pasaran, kasut dia tak lembut, tak ringan. So diorang ni pakai dalam keadaan, bila diorang, nurse adalah orang yang sekarang paling frontliner kita kan. So diorang ni yang berjuang untuk negara, untuk bantu orang lagi ramai lagi sekarang ni kan, dengan COVID. So kita nak ambil alternatif kat situ lah, kita nak bantu diorang ni. Isu yang ada adalah diorang ni tak ada kasut yang selesa. Bila kasut tak selesa ni Tuan Raz, sebenarnya boleh jadi stres tau. Dah lah, saya boleh marah orang sebab kasut je. Faham. So dekat situ lah kita ambil peluang tu untuk bantu nurse-nurse yang ada, untuk bagi that's why lah, sebenarnya you lah sebenarnya frontliner yang paling, yang sebenar-benarnya belakang tabir ni sebenarnya. Sebab tu kita tengok nurse macam happy-happy je semua. Hari tu saya pergi hospital, happy nampak diorang ni sebab kasut you mungkin. Kan. Mana tuan belajar tentang market ataupun target market ni sebenarnya? Of course lah, dekat dalam circle Spire ni yang saya belajar, sebab tiap minggu bila Doc share, otak saya ni bila tiap minggu ada kelas sharing weekly Zoom tu, dia membuatkan setiap hari kita ada benda baru tau. Saya sentiasa learning, belajar, next. Daripada dulu mungkin asalnya just jual slipper je, sekarang boleh terfikir untuk keluar produk. Bila dalam keadaan, lagi satu, bila dalam keadaan tertekan sebenarnya. Bila kita dalam pressure, kita dah ada tanggungjawab. Macam sekarang saya punya perspektif adalah tim saya sendiri. So macam mana saya nak bantu tim saya untuk berjaya. That's why bila ada perspektif pada waktu tu, ada masalah, dia membuat kita sentiasa berfikir, boleh fikir luar kotak. That's why boleh ada idea untuk pasang kasut macam ni, dan ini adalah market yang paling baik bagi kami lah. Sebab dekat dalam dalam Hyperkick, inilah first, bila keluar je Alhamdulillah, launching je memang dah banyak sangat dapat sambutan daripada nurse-nurse ni, sebab memang isu ni tak ada lagi orang bantu, dan Alhamdulillah kita dah dapat bantu dah. Lepas ni boleh buat kasut untuk cikgu pula. Ya, sebab itu betul, untuk next. Betul, kita dah rangka dah saya sampai 10 tahun. Lepas tu boleh buat kasut untuk polis, boleh buat kasut untuk askar. Ya, betul kan? Tuan Raz. Kita orang kerajaan perlukan kasut. Ya, betul. Baik. Baik, kita nak tengok slide pencapaian puan. Jom. Okey, baik, jom. Alright, sebelum before Spire, total sale 2019 lah 383,000. Masa ni tengah jual selipar. Betul. Apply Spire Februari 2019, capai the first million Oktober 2020, 1020946. Yang penting point tu kosong tu sebelum point. Okey. Ada 6 angka sebelum point. Baik. Total sale 2019 lah 1.2 juta. Dan kemudian total sale 2020 tutup dengan 1.3 juta tuan-tuan dan puan. Tahniah. Dan untuk tahun 2021 dah capai 178,000 ringgit Malaysia. Ni bila nak apply title ni? InsyaAllah soon. On the way dah ni. Saya nak bagi tahu je. Ini info dalam. Saya nak bagi tahu je. Titan bakal ditutup. Allah Akbar. Ini kena cepat ni, hari ni kena buat tindakan ni. Saya bagi tahu je soalan bocor. Kejap lagi jangan salahkan saya. Titan bakal ditutup. Sebab apa? Titan ni dia memerlukan one-on-one dengan Datuk Wira. Kan Datuk Wira pula seorang. Saya nak ganti dia tak bagi. Tiba-tiba. Jadi dia bila sampai limit dah tak boleh dah. Jadi saya nak bagi tahu lah soalan bocor. Kan? Manalah tahu kan. Baik. Tuan. Apa nasihat tuan kepada penonton-penonton kita hari ni? Sekiranya mereka ni mungkin senasib dengan tuan, kena hina dan sebagainya. Apa nasihat tuan pada mereka? Silakan. Okay, first sebenarnya diorang ni sebenarnya dah sebelangkah sebenarnya dengan keputusan yang betul, sebab dah hadir kepada program yang BBB ni,
bina bisnes berjaya yang Rich dah buat ni sebenarnya inilah first turning point sepatutnya mereka kena buat tindakan selepas ni. Okay, benda first juga yang paling betul nasihat saya sendiri, benda first kalau nak buat bisnes ni kena betulkan niat dulu untuk siapa sebenarnya kita berbisnes, untuk apa, kena clear dulu. Lepas tu yang kedua adalah fokus kita sendiri dalam bisnes. Sebenarnya siapa fokus kita, apa yang sebenarnya kita nak capai dalam bisnes kita, dengan mission kita sendiri, dengan vision kita sendiri, macam mana kita nak capai. And then yang ketiga pula, cari circle. Sebab circle ni penting. Sebab apa yang saya buat dulu adalah saya mula asingkan diri daripada saya campur dengan ramai orang dan saya mula duduk dalam circle saya sendiri. Saya mula fikir apa next nak buat untuk naikkan company ni. Apa buat lagi lebih, apa lagi buat lebih. So bila saya start asingkan circle ni, saya dah start jadi orang positif. Bila sebelum ni adalah orang yang negatif, sekarang dah jadi alhamdulillah orang yang positif. Dan alhamdulillah juga kita bina tim dalam keadaan tim kita kena semuanya adalah positif. Yang kalau boleh semua tim kita guide dia orang. Setiap kali ni kita ada sesi dengan dia orang, one on one dengan dia orang untuk bantu dia orang juga boleh improve apa yang kita boleh improve juga. Saya boleh cakap daripada 47 orang usahawan ni hampir 80% cakap pasal circle. Ya, betul. Circle Betapa sangat penting, pentingnya. Betapa pentingnya. Betul, Tuan Rat. Kan? Betul. Cuba kita kira tepi kita, kiri kita, kanan kita, belakang kita, siapa yang sebenarnya kita damping. Adakah orang-orang sebelah kita ni semuanya adalah seorang jutawan ataupun tidak? Cuba tanya diri sendiri. Saya bukan minta Tuan Khairudin tanya diri. Minta diorang ni semua tanya diri sendiri. Siapa circle anda sekarang ni? Adakah circle-circle anda adalah orang-orang yang memang buat bisnes, jutawan dan sebagainya atau tidak? Dan kalau tidak, kena mula fikir untuk tukar circle ataupun improve circle. Kena tambah circle barulah senang cerita. Kan? Circle-circle yang kaya dan berjaya. Kita selalu panggil usahawan-usahawan ni adalah bangsa kaya dan berjaya. Jadi Tuan Khairudin adalah salah seorang daripada circle bangsa kaya dan berjaya. Tuan, saya ucapkan tahniah untuk tahun ni, insya-Allah. Berapa target lagi sekali tahun ni? Okey, target tahun ni 3 juta insya-Allah. 3 juta macam sikit 3 juta macam sikit kan? Macam tak ada cabaran. macam malas. Tiba-tiba. Okey, ni kita tambah ni 5 jadinya ni. Kurang-kurang 5 lah saya rasa, kurang-kurang 5. Okey, baik. Sebab the moment you buat je kasut untuk cikgu, rasa dapat naik 5 juta tu. InsyaAllah. Betul, insyaAllah. Baik Tuan, terima kasih banyak atas perkongsian. Minta maaf kalau saya terkasar, saya gurau je dalam las ni. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi.